بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم. سهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فأحييكم بتحية الإسلام، تحية مباركة من عند الله، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pertama-tamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kurniaannya dapatlah kita bersama-sama pada pagi ini untuk meneruskan lagi perbincangan kita pada tajuk yang seterusnya. Semalam kita telah membincangkan satu tajuk an-na'at, yang mana kita tahu an-na'at ni termasuk dalam salah satu daripada empat sekawan. Dia sebenarnya 5 lah. Ada orang cakap 4, ada yang cakap 5. Okay, tapi dalam buku dia banyak tulis 5. Nanti ataf bayannya, ataf ni dia akan pecah pada 2. Ataf banyak pecah 2 tu. Okay, so at-tawabi', dia panggil sebagai tawabi'. Tawabi' ni dia hanya follow je. Dia follow perkataan sebelumnya. Dia follow. Itu yang maksudnya berbeza dengan al-marfu'at yang kita dah tengok sebelum. Al-marfu'at yang kat situ dia tak follow, dia memang bila perkataan tu dia isim lah. Sekarang kita membincangkan tentang isim. Bila isim tu berada pada tempat sekian, maka dia wajib untuk hukum i'rab dia adalah wajib padanya hukum marfu', dan kita akan tengok hukum yang lain iaitu makhfud dengan mansub dengan makhfud pada perbincangan akan datang. Jadi pada hari ini kita akan membincangkan tajuk yang diberi nama sebagai al-ma'rifah wa aqsamuha. Ataupun kita terjemahkan sebagai kata nama pasti. Kenapa pasti? Sebab kata nama ni kita tahu apa yang dimaksudkan dengan kata nama ni. Kita akan tengok sekejap lagi. Okey, baik. Jelas ya suara? Dengar? Okey. Baik, kita teruskan.
Qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi darain amin. Wal ma'rifah khamsatu asya'a. Al-ismu al-mudmaru nahwu ana wa ant. Wal ismu al-alamu nahwu zaidun wa makkatu. Wal ismu al-mubhamu nahwu hadha wa hadhihi wa haula. Wal ismu alladhi fihi al-alif wal lam nahwu ar-rajulu wal ghulamu wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ah. Jadi al-ma'rifah, ma'rifah ni dia ada 5 jenis. Dia ada berapa jenis? Ada 5 jenis. So yang pertama dipanggil sebagai al-ismu al-mudmar. Kita dah tahu dah ismu mudmar ni kita biasa jumpa dah. Okey, al-ismu al-mudmar. Lawan ataupun gandingan al-ismu al-mudmar ni apa dia punya ni? Lawan dia adalah al-ismu al-zahir. Contoh ismu mudmar ni apa? Ana wa ant. Kemudian kita ada al-ismu al-alam. Al-ismu al-alam. Kalau baca buku Ustaz Ashraf Fizrul, ini ismul alam ni baru dibagi nama apa? Diterjemahkan sebagai kata nama khas. Kata nama khas. Contohnya apa? Zaidun dengan Makkah. Zaidun itu nama orang, Makkah itu nama tempat. Jadi kata nama khas. Wal ismu mubhamu. Wal ismu al-mubhamu. Isim yang mubham, yang samar-samar. Mubham ni dia samar-samar. Nahu hadha wa hadhihi wa haula. Wal ismu alladhi fihi al-alif wal lam. Dan juga isim yang ada padanya alif dan lam. Alif dan lam. Dan yang seterusnya kita ada contohnya ar-rajulu wal ghulam. Wa ma udhifa ila wahidin min hadhihi al-arba'ati. Wa ma udhifa, bila nampak wa ma udhifa ni jelas-jelas ini membincangkan tentang apa? Tentang idhafah. Okey? Jadi kita baca syarah dia. Wa aqulu i'lam anna al-isma yanqasimu ila qismaini. Al-awwalu an-nakirah satati. Wal-thani al-ma'rifah. Wa hiya al-lafz alladhi yadullu ala mu'ayyanin. Wa aqsamuha khamsatun. Wa aqulu, aku berkata, ketahuilah bahawa isim ini terbahagi kepada 2 bahagian. Okay, kalau kita tahu, kalau kita belajar saraf, benda ni kita kena perhatikan betul-betul. Apa maksud saya benda yang kita kena perhatikan betul-betul? Pecahan-pecahan kepada isim. Isim ni dia banyak sangat pecahan. Antara pecahan dia adalah apa? Adalah jantina, lelaki ataupun perempuan. Itu pecahan isim. Ada dah jadi pecahan yang lain. So isim ni kita boleh tengok dia daripada pelbagai sudut ataupun daripada pelbagai dimensi. Dari segi bilangan pula, so dia ada al-mufrad, al-muthanna, al-jam'. Okay. So kalau kita tengok isim ni terpecah, janganlah kita pening. Dia ada bahagian lagi, dia ada bahagian ni. Okay, kita kena tahu yang isim ni dia banyak, dia punya sudut pandang dia. Sudut pandang dia. Macam kita tengok sesuatu perkara kan. Kita tengok kereta, kita selain daripada kita kena tengok daripada pelbagai sudut. Dari segi dia punya power dia, dia punya apa lagi, dia punya tayar dia, kecantikan dia, macam mana design dia, color dia. Nampak? Satu perkara tapi kita tengok dari pelbagai sudut. Macam tu lah juga isim ni. So isim ni kita kena tengok dari pelbagai sudut. Jadi sudut yang kita akan bincangkan ni, ataupun pecahan yang kita akan bincang ni adalah berkenaan dengan nakirah dengan ma'rifah. Itu kita kena jelas. Jadi yang pertama kita ada yang diberi nama sebagai an-nakirah, yang mana perbincangan tentang nakirah tu akan datang. Kemudian yang kedua adalah ma'rifah. So ini dah menjadi memang adat kepada syarih ni, dia akan bagi takrifan kepada makrifah tu apa. Makrifah adalah al-lafz allazi yadullu ala muayyanin. Makrifah ni merupakan satu lafaz yang menunjukkan kepada sesuatu yang jelas, yang muayyan, yang tertentu. Yang tertentu. Wa aqsamuha khamsatun. Dia ada berapa jenis? Ada 5 jenis.
Okey. Isim ma'rifah ni dia ada 5 jenis. Yang pertama, al-qismul al-awwal al-mudmaru awi ad-dhamir. Wa huwa ma dalla ala mutakallimin nahwu ana aw mukhatabin nahwu anta aw ghaibin nahwu huwa wa man wa min huna ta'lam anna ad-dhamira thalathatu anwa'in. So isim yang pertama adalah mudmar ataupun dhamir. Samalah, sama ada kita nak guna mudmar pun boleh, nak guna dhamir pun boleh. So dhamir ini wahwa madalla ala mutakallimin. Yang pertama, dia menunjukkan kepada orang yang berkata, orang yang bercakap. Contohnya adalah ana. Atau menunjukkan kepada al-mukhatab, orang yang kita cakap dengan dia, yang kita tuju perkataan kita. Okey, iaitu anta aw ghaibin, orang yang tidak wujud pun, orang yang tidak ada dalam perbualan tapi kita sebut tentang dia. Contoh dia huwa. Ni first person, second person, third person lah. Kalau dalam bahasa Inggeris kita faham macam tu. Wa min huna ta'lam anna ad-dhamira thalathatu anwa'. Dari sini kita tahu yang dhamir ni ada tiga jenis ataupun tiga kelompok dia. Ini saya rasa benda ni tahu. Semua dah maklum, tak apa kita baca je. An-naw'u al-awwalu ma wudi'a lid-dalalati 'ala al-mutakallimi wa huwa kalimatan. Wa huma ana lil-mutakallimi wahdah wa nahnu lil-mutakallimi al-mu'azzam. Al-mu'azzam apa? Nafsahu, yang dia au ma'ahu ghairahu. Dia ni mu'azzam ni apa, isim maf'ul. Jadi isim maf'ul. Macam kalau ingat isim mushtaq, dia boleh beramal dengan amalan fa'il. Alright. So yang ni yang pertama, ana dengan nahnu. So kita dah jelas sebenarnya ni, kita dah tengok pada siri-siri yang lalu, banyak kali kita dah cerita tentang ana dengan nahnu ini. Sekarang kita tengok terus pada an-naw' al-thani. An-naw' al-thani ma wudi'a lid-dalalati 'ala al-mukhatabi wa huwa khamsatu alfazin wa hiya anta bi fathi at-ta'i lil-mukhatabi al-mudhakkari al-mufradi wa anti bi kasri at-ta'i lil-mukhatabati al-muannathati al-mufradati wa antuma lil-mukhatabi al-muthanna mudhakkaran kana aw muannathan wa antum li jam'i adh-dhukur al-mukhatibin wa antunna li jam'i al-inathi al-mukhatabat. Alright. Okey, yang ni yang jenis yang kedua pula, apa yang menunjukkan kepada mukhatab. Kat sini ada 5 perkataan. Ada 5 alfaz. Yang pertama anta. Lil mukhatabi dengan ta dia baris atas, lil mukhatab al-mudhakkar. Nampak al-mudhakkar. Al-mudhakkar ni apa? Al-mudhakkar ni kalau kita ingat balik na'at ni al-mudhakkar. Al-mudhakkar adalah isim mushtaq. Jadi dia na'at kepada mukhatab. Sebab tu kita akan baca mudhakkar ni al-mudhakkari, sebab ikut man'ud dia baris apa? Baris kasrah. Kenapa dia baris kasrah? Sebab ada harful jar kat sini. Nampak? Al-mufradi pun macam tu juga. Okey? Wa anti bi kasri ta lil mukhatabati al-muannathati al-mufradati. Yang kedua anti, kita tahulah kasri ta. Nampak? Al-muannathah mufradah. Nampak? Ini dia punya na'at dia. Nampak na'at dia? Jadi kita bila kita baca tu, kita cuba relatekan balik dengan apa yang kita dah belajar. Wa antuma, macam tu dah juga kalau kita jumpa teks apa-apa, kita cuba setakat mana kita dah belajar, kita cuba praktikkan. So kalau ada problem, ada masalah, tanya orang. Kalau tak jelas, kenapa ni macam ni? Tapi sebaik-baiknya untuk level yang baru ni, macam saya biasa sebut, bacalah buku-buku yang ringkas-ringkas, buku kanak-kanak ke kan. Okey. Selanjutnya, wa antuma lil mukhatabil muthanna mudhakkaran kana aw muannathan wa antum li jam'i dhukur al mukhatabin.
mukhatabin. Yang ni kenapa mukhatabin kan? Betul tak? Kenapa mukhatabin? Sedangkan kita tahu kalau na'at dia akan kekal mufrad. Itu apa yang kita bincang semalam. Na'at dia kena kekal mufrad, tapi yang ni kenapa dia jamak? Kita kena tahu yang ini adalah na'at hakiki, bukan na'at sababi. Yang kita bincang semalam panjang-panjang tu, itu berkenaan dengan na'at sababi. Sebab tu kat sini dia boleh jadi mukhatabin. Okey, jelas. Wa antuna li jam'il inasi mukhatabat. Okey, itu jelas. Saja nak relate lah dengan apa yang kita belajar semalam. Saya laju je. والنوع الثالث ما وضع لدلالة على الغائب وهو 5 ألفاظ أيضا، وهي هو للغائب المذكر المفرد، وهي للغائبة المؤنثة المفردة، وهما للمثنى الغائب مطلقا مذكرا كان أو مؤنثا، وهم لجمع الذكر الغائبين، وهن لجمع الإناث الغائبات. Ini kita dah tahu. وتقدم هذا البيان في بحث الفاعل وفي بحث المبتدأ والخبر. So kita dah tahu. Penerangan ni dah kita tengok dalam tajuk fa'il dengan tajuk mubtada dan khabar. Okey. Sekarang kita tengok pada jenis kedua pula untuk isim ma'rifah ni. Okey, al-qismu tsani min al-ma'rifati al-'alamu, bukan al-'ilmu, al-'alamu. Al-'alamu. Wa huwa ma yadullu 'ala mu'ayyanin bidun ihtiyajin ila qarinati takallumin aw khitabin aw ghairihima. Wa huwa naw'ani mudhakkarun nahwu Muhammadun wa Ibrahimu wa Jabalun, wa muannathun nahwu Fatimatu wa Zainabu wa Makkatu. Okay, so alam ni menunjukkan kepada sesuatu yang pasti, yang jelas, yang tetap, tanpa memerlu kepada apa-apa qarinah, sama ada qarinah takallum ataupun khitab. Yang ni diperlukan kepada qarinah. Yang ni tak perlu kepada qarinah. Jelas-jelas kat situ Muhammad, terus itulah orang dia. Macam ana, kita kena qarinah. Dia ni, ana ni digunakan untuk mutakallim. Jadi maksud dia saya. Itu masuk qarinah di sini. Okey, terbahagi pula alam ni pada dua dari segi pecahan dia, pecahan jantina, lelaki dan juga perempuan. Okey, itu jelas. Al-qismu tsalits al-ismul mubhamu wa huwa naw'ani ismul isyarati wal ismul mawsuli. Amma al-ismul isyarati fahuwa ma wudi'a liyadulla ala mu'ayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyatin wa lahu alfazun mu'ayyanatun, wa hiya hadha lil mudzakkari al mufradi wa hadhihi al mufradati al muannathi wa hadani lil muthanna al mudzakkar wa hatani aw hatani lil muthanna al muannath wa haula'i li jam'i mutlaqan. Yang seterusnya kita ada apa? Isim mubham. Isim mubham ni terbahagi kepada dua jenis, iaitu isim isyarah, isim mausul. Isim isyarah dan juga isim mausul. Isim isyarah tu kata tunjuk. Isim mausul tu lah kata hubung. Kata hubung. Okey. Amma ism isyarati fa huwa ma wudi'a liyadulla ala mu'ayyanin biwasitati isyaratin hissiyatin aw ma'nawiyyah. So yang isim isyarah ni juga diguna pakai ataupun diletakkan untuk menunjuk kepada sesuatu yang pasti, yang tetap, tetapi dengan melalui isyarat. Contoh ini, so kita tunjuk pada ini. Ini lelaki, itu mana ada itu, semua inilah. Itu ini. Okey, hadza maksudnya ini. So dia terbahagi kepada dari segi jantina dia ada mudzakkar, dan juga dari segi dari segi bilangan pun dia terpecah. Okey, ada pecahan dari segi bilangan dengan dari segi
jantina. Yang pertama hadza untuk mudzakkar mufrad, hadhihi mufradah muannasah, hadzani untuk dua. Okey, kalau kita perhatikan hadza ni dia ada hadzaini juga. Nampak? Okey, untuk pengetahuan semua, okey, hadza ni merupakan di antara isim yang mabni, tidak berubah hadza dengan hadhihi. Tetapi hadza ni dengan hadzaini ini, mereka ini mu'rab. Hadza dengan hadzani dengan hadzaini, mereka mu'rab, mereka di'irabkan macam kita i'rab isim musanna. Itu kita kena jelas. Hatani dengan hataini pun sama. Okay, mereka akan di'irabkan dengan i'rab isim musanna. Isim musanna. Wa haula'i. Okay, wa haula ini diguna pakai untuk lelaki dan juga perempuan. Okay, haula ini diguna pakai, sebab tu ditulis mutlaqan. Okay, jelas saya kat situ. Wa amal ismul mausul fahuwa ma yadul ala muayyanin biwasiti jumlatin aw shibhiha tudhkaru bi'iddat tudhkaru Okey, tudhkaru ba'dahu al-battah wa tusamma silah wa takunu mustamilatan ala dhamirin yutabiqu al-mawsul wa yusamma a'idan wa lahu alfazun mu'ayyinatun aidan wa hiya alladhi lil mufrad mudhakkar wallati lil mufrad muannasah walladhani walladaini lil muthanna al mudhakkar wallatani wallataini lil muthanna al muannas walladhina li jam'i dhukur wallai li jam'il inath. Okey, kat sini kita ada isim mausul. Okey, isim mausul yang menunjukkan kepada sesuatu yang pasti, tetapi yang kalau macam atas dia sekadar isyarah, sama ada hissiyah. Hissiyah ni rasa ataupun maknawiyah dari segi makna. Okey. Yang ni pula dia ada jumlah. Maksudnya apa? Nanti kita akan tengok. Maksud jumlah. So, yang mana jumlah ni disebut selepas daripada isim mausul ni, sebagai contoh alladhi. Contoh semalam, kita cakap Ja'a Muhammadun alladhi qama. Alladhi qama. Nampak? Itu ayat dia. Ja'a Muhammadun alladhi qama. Kita tahu isim mausul ni merupakan al-muawwal bil mushtaq. Al-muawwalu bil mushtaq. Dia sebenarnya ada yang kata ada satu pendapat ulama, dia kata sebenarnya dalam bahasa Arab ni kenapa banyak takwil, sebab ada beberapa keadaan tu yang ulama nahwu tak dapat nak jelaskan kenapa perkara ini, ataupun dia tak dapat nak klasifikasikan perkara ini tergolong dalam golongan yang mana. Sebagai contoh, macam al-mushtaq dengan al-muawwalu bil mushtaq. Kalau fikir balik, kenapa dipanggil muawwalu bil mushtaq? Apa kaitan dengan mushtaq? Okey. Sebenarnya so mushtaq tu jelas jenisnya macam mana. Okey, dia isim, dia merupakan isim kata nama yang terbit daripada fi'il, daripada kata kerja, itu jelas. Tapi al-muawwalu bil mushtaq ni macam kenapa dia macam dia punya ahli yang dalam al-muawwalu bil mushtaq ni, dia seakan-akan tidak ada satu kesamaan antara satu sama lain. Nampak? Disebabkan itu dia cakap al-muawwalu bil mushtaq. Okey, al-muawwal sebab dia nak buat satu grup, so dia cakap al-muawwal, yang mana dia ditakwilkan perkataan-perkataan ni macam mushtaq juga. Apa kata terbitan. Saya rasa jelas ke benda tu? Okey. Itu contoh dia. So, Ja'a Muhammadun alladhi qama. Qama itu dia jadi jumlah lah. So, sebab apa dia jadi jumlah? Sebab dah ada
Fa'il dengan fa'il kat situ. Fa'il dia mana? Fa'il dia adalah dhamir mustatir. Taqdiruhu huwa. So, qama itu dipanggil sebagai silah. Silah. Okey. Jumlah silah ataupun silah. Tudkaru ba'dahu wa tusamma silah. So, qama itu kan dia datang selepas daripada alladhi, dipanggil sebagai silah. Wa takunu mustamilatan ala dhamiri yutabiqul mawsul wa yusamma a'idan. Walahu alfazun muayyanatun aidan. Okey. Walahu wahya alladhi. Okey, so alladhi. So kalau kita perhatikan, kenapa isim isyarah dengan isim mausul ni sebagai mubham? Kenapa mubham? Kenapa dia masih lagi satu kata nama yang samar-samar? Sebab kalau kita tunjukkan hadha ini, tidak semestinya semua orang akan tahu, oh hadha ini macam, okey. Macam mana bagi contoh contoh kita guna isim mausul lah. Kita cakap isim mausul maksudnya yang. Okey, yang datang semalam adalah adik saya. So yang datang semalam adalah adik saya. Okey, yang. Penggunaan perkataan yang tu sebenarnya kita masih lagi kurang jelas. Yang mana satu adik dia? Kan? Yang datang semalam adalah adik saya. Nampak? Walaupun dia isim makrifah tapi dia masih lagi mubham, samar-samar. Dalam beberapa konteks dia masih lagi mubham sebab itu dipanggil sebagai isim mubham. Macam tu juga isyarah, isim isyarah. Hadza indi. Hadza indi. Ini ada dengan saya ataupun ini saya punya. Hadza milki. Hadza tu yang mana? Apa yang dimaksudkan dengan ini tu? Sebab tu dipanggil sebagai isim mubham. Okey, itu jelas. Seterusnya kita yang seterusnya al-qismur rabi' al-muhalla bil alifi wal lami wa huwa kullu ismin iqtaranat bihi alif wal lami fa afadathu at-ta'rif nahu ar-rajulu wal kitabu wal ghulam wal jariyatu. Biasanya bila kita tengok perkataan yang ada alif dengan lam tu, kita akan terjemahkan sebagai kata nama khas, tapi tak. Okey. So kalau dalam buku Ustaz Ashraf Fizrul, dia kata apa? Dia terjemahkan sebagai kata sandang. Kata sandang. Dia macam kita letak and the lah. Dengan the dalam bahasa Inggeris. Dengan the. Kalau something yang kita macam tak tahu apa benda. Kalau the tu dah jelas. Macam tu dah juga alif dengan lam ni. Kita faham alif dengan lam, penggunaan ni macam and the. Kalau tak ada alif dengan lam, jadi A itulah artikel A tu. Okey. Kalau kalau ada alif dengan lam, jadi the. Sini contoh. Macam ni, al-qismu ar-rabi'. The fourth section. Kita boleh terjemah macam itulah. The fourth section. Kita letaklah the. Kalau dia cakap kalau kita cakap rajulun sahaja kan. A man. Kalau ar-rajulu the man. Itu dia punya sedikit pemahaman. Macam kita nak faham alif dan lam. Sebab alif dan lam ni sebenarnya penggunaan alif dan lam ni sangatlah, orang-orang kita, orang Melayu ni sangatlah tidak mahir dalam penggunaan alif dan lam ni. Sangat tidak mahir. So adalah perbincangan alif dan lam ni, ada alif dan lam ahdiyah, ada dia punya perbincangan ni lebih panjang. Okey. Yang ni saya minta kalau siapa yang nak betul-betul mahir bahasa Arab ni, benda ni dia kena perhatikan. Macam mana penggunaan alif dan lam tu. Okey. Macam mana nak faham? Macam nak faham itu, kita kena praktis, kita kena tulis. Kita kena baca lah dan kita try tulis. So kalau kita tak mencuba, sampai bila pun kita tak faham. Sampai bila kita akan tetap buat kesalahan yang sama. Kan? Saya kadang-kadang ada tengok FYP student bahasa Arab. Dah sem akhir pun masih lagi penggunaan alif dan lam ni tidak dapat dikuasai dengan baik.
bukan ni je, bukan hanya student tahun terakhir. Student yang kadang-kadang yang dah jadi cikgu pun mengajar bahasa Arab, itu pun kadang-kadang penggunaan alif dan lam dia masih lagi lemah, dia tidak menguasai. So dari sekarang bila belajar ni, benda-benda macam ni kita kena kuasai. Sebab di masa hadapan kita akan busy dengan benda lain pula. Sebab tu waktu belajar janganlah busy dengan benda lain. Apa yang asas tu kita kena grab dari sekarang. Saya tak tahulah sekarang saya punya pendengar ni ramai student ke, ramai orang luar ke, wallah alam, saya tak pasti. Okey? Itu bebas sebab perkara ni alif dan lam ni serius. Dia memang perkara yang penting. Sebab apa penting? Sebab orang Melayu ramai salah. Bila kita salah tulis, jadi orang Arab bila baca dia akan faham, oh dia ni tapi lah orang Arab kadang ada juga dia tak betul alif dengan lam dia. Tak kisahlah. Tapi kita nak faham, nak cakapnya, nanti kita boleh lari makna disebabkan alif dan lam ni. Itu pentingnya alif dan lam. Okey, terus wal qismul khamis al-ismu alladhi udhifa ila wahid min al-arba'ati al-mutaqaddamati faktasaba at-ta'rifa min al-mudhaf ilayh. Nahu ghulamuka wa ghulamu Muhammadin wa ghulamu hadzal rajuli wa ghulamul ladzi zarana amsi wa ghulamul ustadz. Okay, jadi kat sini dia cakap adalah idhafah. Idhafah. Mudhaf lah, mudhaf. So perkataan mudhaf ni, mudhaf dengan mudhaf ilaih. Mudhaf yang mana? Mudhaf tu perkataan yang pertama, mudhaf ilaih tu perkataan yang kedua. So asas kepada pemahaman mudhaf dengan mudhaf ilaih ni adalah mudhaf itu dia mesti dalam keadaan nakirah ataupun tak ada alif dan lam. Tak ada alif dan lam. Sebagai contoh perkataan ghulam. Okey, ghulam. Ghulam ni bila kita sandarkan dia kepada dhamir, kita ingat dhamir tu adalah apa? Adalah naw' al-awwal daripada isim ma'rifah. Okey, kita sandarkan dia kepada dhamir tu, maka dia akan memperoleh, dia punya bahasa kat sini, dia akan memperolehi faktasaba at-ta'rif. Jadi kita dapat kenal pasti. So kita cakap ghulamun adalah seorang budak. Seorang budak yang mana? So budak tu kita tak tahu dia macam mana, siapa dia. So bila kita cakap ghulamuka, secara tak langsung kita sandarkan perkataan ghulam tu pada dhamir, dia berubah menjadi sesuatu yang pasti, yang kita dapat faham, dapat tahu. Sebab tu dipanggil ma'rifah. Ma'rifah dia mesti tahu. Kita tahu. Okey, kita mengetahui. Ghulamuka daripada ghulamun, kita memang mana budak ni? Ghulamuka, budak lelaki kamu. Ataupun ghulamu Muhammadin, budak lelaki yang mana? Budak lelaki Muhammad. Zarani ghulamun, okey, telah datang menziarahi aku seorang budak. Man hadzal ghulam? Ghulamu Muhammadin. Siapa budak ni? Siapa? Ghulamu Muhammadin. Bila cakap budak lelaki Muhammad, dah kita budak lelaki Muhammad, yang tu. So jadi makrifah. Wa ghulamu hadzal rajuli, wa ghulamu hadzal rajuli wa ghulamul ladzi zarana amsi. Nampak kat sini dia isim mausul ni dia mesti ikut apa yang nak dia hubungkan, dari segi jantina lah, dan juga dari segi apa? Dari segi jantina dan dari segi bilangan. Macam ghulam ni satu, so dia kena ikut lah. Wa ghulamul ladzi, kat sini jadi idhafah. Wa ghulamul ladzi zarana ams wa ghulamul ustadz. Al-ustadz ni apa? Alif dan lam. Okey. Wa a'rafu hadhihi al-ma'arifi ba'da lafzil jalalati. So kat sini dia nak cerita hierarki pula. Dari segi makrifah ni ada hierarki dia. Mana yang paling jelas, mana yang kedua jelas, ketiga, keempat dan terakhir.
So isim makrifah yang paling sekali, makrifah yang paling sekali orang tahu adalah lafaz jalalah. Okey, kita kena ta'aduban dengan Allah. Kita cakap Allah ini adalah yang paling makrifah. Seterusnya datanglah dhamir. Lepas tu datanglah alam, kemudian isim isyarat, isim mausul, dan al-muhalla bil alif wal lam, dan mudhafun ilaih. Al-mudhafu ilaiha. Mudhaf. Dia jadi mudhaf lah. Wal mudhaf fi rutbatil mudhafu ilaih. Ila al-mudhaf ila dhamir fa innahu fi rutbati al-alam. Wallahu a'lam. So dia cakap kat sini, okey, mudhaf ini sekiranya kita sandarkan kepada dhamir, dia akan dia naik pangkat sikit. Okey, macam kita lah, kita biasa minta apa, kalau kita kabel lah, kita cakap kabel dan kerja kan, kita cari kabel yang kuat lah. Kalau kita dapat kabel yang kuat, baru confirm dapat kerja. Macam contoh macam tu je kita nak faham mudhaf ni. Okey, sekiranya mudhaf ni dia disandarkan kepada dhamir, secara automatik dia punya hierarki dia akan naik meningkat sama level dengan alam. Macam tu. Itu kita nak faham lah kabel. Dia pakai kabel kuat, jadi dia boleh naik tingkat yang tinggi terus. Pada asalnya dia paling bawah sekali. Ini sekadar hierarki lah. Sekadar hierarki. Kenapa pentingnya kita faham hierarki ni sebenarnya? Kita kalau tengok, kalau belajar Nahu ni, kadang kita tak nampak apa pentingnya hierarki ni. Sebenarnya hierarki ni penting dalam ilmu balaghah. Bila ilmu balaghah dalam Quran lah, dalam Quran, dan nanti kita akan kat situ baru kita akan faham kenapa dalam satu ayat ni Allah menggunakan isim dhamir. Dalam ayat ni kenapa Allah gunakan apa pula? Isim alam pula. Okey? Kenapa Allah gunakan ni pula? So nampak dia punya kenapa penggunaan dia. So kalau kita belajar Nahwu memang kita tak nampak apa guna, apa beza hierarki ni. Samalah kita guna dia ke, Muhammad ke, kan? Ini ke, yang ke. Okey, macam sama. Tapi dari segi balaghah, dari janib balaghi, itu kita kena belajar balaghah lah. Okey, belajar Nahwu ni kita tahu struktur bahasa tu saja. Once kita dah faham struktur tu, kita belajar balaghah pula, baru kita boleh dapat rasai. Kita rasa itu, rasa. Okey. So macam ni lah, kita orang Selangor cuba nak cakap Kelantan kita tahu struktur orang Kelantan cakap macam mana, demo apa semua, tapi kita belajar struktur bahasa dialek Kelantan tu tidak cukup tanpa kita kuasai, kita rasai. Bila kita cakap baru orang Kelantan dengar kita cakap tu, oh dia ni orang Kelantan ni. Okay? Berbeza kalau kita just tahu dia punya qawaid saja, so kita try cakap, nanti dia cakap alah dia ni orang luar ni, kecek luar lah. Kan? Dia suruh kita kecek luar. Itu maksudnya. Okay? Ada persoalan? InsyaAllah Ustaz. Okay, tak ada apa-apa soalan saya rasa. Alright, tak ada persoalan. Kita teruskan pada nakirah. Nakirah ni kita tahu makrifah lawan dia ataupun gandingan dia, dia adalah nakirah. So makrifah kita tahu perkataan yang pasti ataupun kata nama pasti, dan nakirah kata nama tidak pasti. Okey, kita kata qala musannifu wan nakiratu kullu ismin ataupun kullu ismin sya'i'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhara wa taqribuhu kullu ma salaha dukhulul alif wal lam alaih nahwu ar-rajuli wal farasi. Wal farasi. So nakirah ni adalah semua isim yang pada jenisnya, tidak terhad kepada apa-apa golongan pun. Itu apa dia punya ni lah, dia punya terjemahan untuk yang atas ni. Wa taqribuhu ni maksudnya apa? Kita nak faham nakirah ni seolah-olah apa sahaja perkataan yang boleh kita letak alif dan lam
itu adalah nakirah. Sebagai contoh, rajulun, kita boleh letak alif dan lam. Kita boleh letak alif dan lam. Okey? Mekah. Mekah kita letak alif dan lam. Kalau kita letak alif dan lam, jadi salah. Sebab tu kalau kita letak nama negara tu, kita kena perhati betul-betul. Mekah, nama tempat kan. Ada alif dan lam? Tak ada. Kalau tempat tu tak ada alif dan lam, tak perlu kita tambah alif dan lam. Kalau tempat tu ada alif dan lam, jadi kita letak alif dan lam siap-siap lah. Misr. Sebagai contoh Misr kan. Misr. Saya ingat dulu waktu saya mula belajar bahasa Arab, saya tulis Al-Misr. So ada senior tegur, cakap Al-Misr ni tak salah lah. Sebab Al-Misr tak perlu ada alif dan lam. Okey? Macam tu. Wa aqulu an-nakiratu hiya kullu ismin wudi'a la liyakhussa wahidan bi'ainihi min baini afradi jinsihi bal yasihhu itlaquhu ala kulli wahidin ala sabilil badal nahu rajulu wa imra'atu fa innal awwala yasihhu itlaquhu ala dhakarin balighin min bani adam wa thani yasihhu itlaquhu ala kulli untha balighatin min bani adam. Okey, dia cakap nakirah ni adalah semua isim, semua kata nama. Yang mana kata nama ni diletakkan ataupun kata nama ini muncul tidak diterhadkan penggunaannya, bukan terhadkan penggunaan, tidak jadi khusus pada sesuatu dalam golongan dia. Sebagai contoh kat sini, rajulun, lelaki. So lelaki ni kita boleh cakap semua lelaki, tak kisah. Lelaki Melayu, Cina, India, Bangla, Pakistan, apa benda semua adalah lelaki. Sebab tu kita guna perkataan lelaki. Itu maksudnya. Perkataan lelaki ni mewakili semua jenis dia. Satu perkataan, binatang. So kita cakap, tadi saya jumpa satu binatang. So kita tahu binatang yang macam mana. Okey? Buaya ke, buaya darat ke, itu pun binatang juga. Kan? Tikus ke, itu semua binatang. Tapi bila kita cakap tikus, dalam masa tak sama kita dah beri satu pengkhususan dalam kelompok binatang, dalam ruang golongan binatang. Contohnya kat sini cakap rajulun dengan imra'atun fa innal awal. Okey, rajulun ni boleh diguna pakai yang menunjukkan kepada lelaki yang telah baligh daripada Bani Adam. Dan yang kedua pula, imra'ah adalah semua perempuan yang baligh juga daripada Bani Adam. Wa alamatun nakirati an tasluha li an tadkhula 'alayha alif wal lam wa tu'athiru fiha at-ta'rif nahwu rajulun fa innahu yasihhu dukhulu alif wal lam 'alayhi wa tu'athiru fihi at-ta'rif fa taqulu ar-rajulu wa kadzalika ghulamun wa jariyatun wa sabiyyun wa fatatun wa mu'allimun fa innaka taqumu al-ghulam فإنك تقوم الغلام والجارية والصبي والفتاة والمعلم. Nampak? So dia punya alamat dia nakirah ni apa yang boleh kita masukkan alif dan lam pada ni. Itulah sahaja alif isim nakirah ni. Okey? Nakirah. Alright. Ada berapa soalan ke? Ada berapa soalan? Ada berapa soalan ke? Kalau tak ada soalan, saya rasa kita berhenti dulu. Kita punya kelas pada hari ini sampai sini saja. InsyaAllah kita akan bertemu pada hari esok. Okey. Jadi aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa lakum. Terima kasih pada yang hadir pada hari ini. Kalau ada kurang apa benda semua, saya minta maaf. Itu dari kelemahan saya. Yang baik itu datang pada Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga kita diberi kefahaman dan kemudahan dan semangat yang berterusan untuk kita terus belajar memahami lughatul Quran insya-Allah taala. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakumullah khairan.